Baik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, pada malam ini kita bertemu lagi dalam siri pengajian tadabbur surah Al-Baqarah, dan kita sudah masuk dalam sesi yang kedua, yang mana pada minggu lepas kita telah mulakan introduction ataupun mukaddimah yang berkaitan dengan bidang tadabbur ataupun tafsir, dan kita telah menyebutkan juga tentang nama bagi surah Al-Fatihah dan juga kelebihan keutamaan yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi sesi tadabbur surah Al-Fatihah. Sebelum itu saya juga memohon maaf kerana pihak admin kata ada masalah sikit, ada isu sikit untuk cross page siarannya ke Facebook saya, tapi alhamdulillah ada dalam siaran Pro Media Tajdid dan ada juga di Facebook Lokal Ihsan, dan juga kita ada bersiaran di Zoom dan juga di live IG. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan mulakan sesi dengan sesi tadabbur kita yang dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ni satu surah yang saya kira ramai orang tak perlu nak bawa Quran lah, semua kita sudah hafal dan semua orang sudah baca di dalam setiap daripada salat kita masing-masing. Tapi sangat penting juga untuk nak kita tadabbur surah Al-Fatihah ini, sebab inilah surah yang kita baca hari-hari, yang kita baca setiap kali kita salat, setiap rakaat kita dalam setiap salat kita. Moga-moga insya-Allah dengan sedikit kefahaman yang Allah berikan kepada kita ini akan membuatkan kita semakin menjiwai kalamullah yang kita baca. Jadi surah Al-Fatihah kita akan masuk kepada 7 ayat dalam surah Al-Fatihah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah Azza wa Jal telah membuka surah Al-Fatihah ini dengan bacaan Bismillah ataupun Basmalah. Sebagaimana Allah telah membuka semua daripada surah-surah Al-Quran dengan Basmalah, kecuali surah At-Taubah. Yang Basmalah ini ataupun Bismillah ini bermaksud dengan nama Allah. Kalau kita tengok Bismillahirrahmanirrahim, apa yang dimaksud? Apa benda yang kita mulakan dengan nama Allah? Jadi fi'il ataupun perbuatan kepada apa yang kita ucapkan Bismillah itu tidak disebutkan. Seolah-olah dia membawa maksud dengan nama Allah aku baca. Maksudnya dia punya aku baca, dalam bahasa Arab kita panggil aqra atau atlu. Kita sebut selepas daripada kita mengucapkan Bismillah. Kita tak maksudnya bukanlah aku baca dengan nama Allah, tetapi Bismillah dengan nama Allah aku baca. Jadi baca ataupun perbuatan fi'il itu diakhirkan daripada sebutan Bismillah sebagai tanda kemuliaan nama Allah. Jadi nama Allah itu dimulakan dahulu, disebutkan dulu dalam bacaan kita. Sebab ketika orang Quraisy dulu dia nak mulakan amal ibadah mereka ataupun perbuatan mereka, mereka akan sebut dengan nama Tuhan-Tuhan mereka. Sebagai contoh, orang musyrikin dulu dia akan kata Bismillah wa Bismil Uzza, dengan nama Al-Lata, berhala mereka yang besar, dan dengan nama Al-Uzza. Maka Allah nak ubah, tukar atau apa yang mereka sebutkan pada awal ibadah-ibadah mereka ini, Allah nak khususkan sebutan nama Allah itu sebagai pemula. Maka
didahulukan sebutan nama Allah daripada membaca, perbuatan membaca itu. Berbeza bila mana Allah turun dalam suratul Alaq, Allah kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sebab surah Al-Alaq adalah merupakan surah yang pertama diturunkan. Maka tuntutan untuk nak membaca itu lebih penting. Maka didahulukan perbuatan, iaitu Iqra, kemudian baru disebut Bismi Rabbik, dengan nama Tuhan. Itu sebab ayat yang pertama. So nak diperkenalkan, apa benda? Baca apa? Jadi fi'il itu didahulukan dulu daripada sebutan nama Tuhan. Tetapi dalam surah Alhamdulillah, dia bukan ayat yang pertama diturunkan, maka didahulukan sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah, Allah. Satu ismun, satu nama yang khas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sesiapa pun yang diberikan nama Allah. Dia tak ada sesiapa pun yang menyaingi nama Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Maryam, hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah kamu tahu ada benda lain yang diberikan nama yang sama? Maksudnya tak ada nama sesiapa, tak ada panggilan sesiapa dengan nama Allah. Jadi Allah ini, ada sebahagian para ulama kata dia tiada kata asal. Dia tak ada mushtaq dia. Dia tak ada kata akar dia. Sebahagian para ulama mengatakan Allah, daripada mana datang perkataan Allah? Ada yang sebahagian mengatakan dia berasal daripada kata aliha. Aliha ya'lahu ilaha. Macam kalau bila kata abada ya'budu ibadah. Aliha ya'lahu ilaha. Jadi ulama mengatakan bahawa ini berdasarkan kepada dalil daripada suratul A'raf. Allah sebut wa yadharaka wa alihatak. Yang mana dia meninggalkan kamu dan juga sembahan kamu. Sebahagian ulama mengatakan Allah ini berasal daripada kata-kata al-walah. Al-walah dalam bahasa Arab bermaksud al-faza', iaitu panik. Sebab makhluk ni ataupun manusia ni bila dia rasa panik, dia rasa takut, dia rasa cemas, dia akan kembali kepada Tuhan mereka dalam nak meminta ataupun memohon hajat. Ada juga sebahagian ulama mengatakan dia berasal daripada kata alah. Alah tu ilai. Alah ni maksud dia cenderung. Ataupun dalam bahasa Arab disebut sakantu ilai. Seolah-olah makhluk ini akan cenderung kepada Tuhan. Akan merasa ketenangan apabila bersama dengan Tuhan. Sebagaimana dalam firman Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah, hati itu akan menjadi tenang. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama sebahagian daripada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, yang dua-dua maksud ini menunjukkan sangat banyak kebaikan, sangat banyak kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua-dua ada ra, ha dan mim. Yang mana Ar-Rahmah ini daripada sudut asal bahasanya bermaksud hati yang lembut. Satu perasaan yang menunjukkan kebaikan. Dia satu perasaan yang kita membuatkan kita akan cenderung kepada sesuatu. Dan Allah Azza wa Jal dikhususkan dengan nama Ar-Rahman dan Rahim. Ini menunjukkan bahawa tak ada sesiapa pun kasih sayangnya yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masa tu dia melihat seorang ibu yang begitu bersusah payah untuk nak
menjaga anak dia, menyusukan anak dia, teduh anak dia daripada panas. Jadi Nabi kagumlah melihat sikap ibu itu, dan Nabi tanya kepada para sahabatnya, kamu rasa si ibu ini adakah dia akan mencampakkan anak di dalam api? Sahabat kata, of course tidak. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadzal biwaladiha. Sesungguhnya Allah itu lebih pengasih terhadap hamba-Nya daripada ibu ini terhadap anaknya. Begitu juga dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, kalaulah kasih sayang ini kita bagi kepada 100, maka Allah Azza wa Jal menyimpan 99 kasih sayang itu untuk di akhirat. Dan 1% itulah yang Allah bahagi-bahagikan sesama makhluknya, sesama haiwan-haiwan, jin, manusia. Yang kita lihat kasih sayang hari ini hanya secebis daripada 1% yang telah Allah bahagikan terhadap makhluk dia. Mana lagi 99? Kasih sayang Allah yang maha luas itu Allah simpan untuk hari akhirat kelak. Demikianlah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Kemudian setelah itu Allah memuji dirinya sendiri dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya Tuhan sahaja yang boleh puji diri sendiri. Sebab Allah lah yang mutakabbir. Sifat sombong, sifat megah itu hanya milik Allah, bukan pakaian kita. Allah kata Alhamdulillah. Kalau apa yang kita terjemahkan, segala puji bagi Allah. Alhamdu dalam bahasa Arab sejenis pujian, tetapi pujian tersebut adalah satu pujian yang bersifat sempurna, yang berhak hanya untuk Allah Azza wa Jal. Hanya Allah sahaja memiliki segala kesempurnaan. Jadi bila kita kata Alhamdu, dia sebenarnya tidak cukup untuk kita hanya menterjemahkan dia sebagai segala puji. Sebab dia seolah-olah tidak menggambarkan satu pujian yang sempurna. Tapi mungkin kalau kita nak kata segala pujian yang sempurna hanya milik Allah. Sebab kesempurnaan Allah itu tiada had. Kerana itu Allah bila nak suruh puji aku. Alhamdulillah. Bukan kepada sesiapa. Dalam doa Nabi SAW antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Tirmidzi, Nabi SAW antara doa baginda, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatik min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu, dengan pengampunanmu daripada balasanmu, dan aku memohon perlindungan denganmu, darimu, yang mana la uhsi thana'an 'alaik, yang mana pujian itu tidak boleh dihitung terhadap dirimu. Anta athnaita ala nafsik, anta kama athnaita ala, kamu adalah seperti mana yang telah kamu puji dirimu sendiri. Kerana itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ketika mana ditanya tentang maksud alhamdulillah, beliau mengucapkan alhamdulillah kalimatun radiyaha li nafsi, satu kalimah yang Tuhan itu sendiri redha terhadap dirinya sendiri. Tak ada sesiapa pun yang benar-benar mengetahui tentang hakikat Allah dengan sebenar-benarnya. Tak ada sesiapa pun yang boleh mengetahui tentang hakikat kesempurnaan Allah selain daripada Allah sendiri. Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang berhak untuk dipuji dengan satu pujian yang sentiasa. Sebelum Allah menciptakan
makhluknya dan juga selepasnya. Sama ada hamba-hamba Allah ini, mereka ini puji Allah ataupun tidak. Sama ada manusia ini kufur kepada Allah ataupun tidak. Sebab sifat kesempurnaan Allah ini, keindahan Allah ini satu perkara yang azali, sejak awal yang tiada awalnya itu, dan juga bersifat abadi selama-lamanya yang tiada penghujung. Allah lah yang maha pencipta sebelum Allah menciptakan segala makhluk. Allah lah yang maha berkemampuan, yang maha memberi rezeki kepada segala makhluknya. Jadi bila kita faham apa maksud alhamdu dalam bahasa Arab, alif lam tu dia ada maksud. Bila Allah kata alhamdu, alif lam itu menunjukkan maksud alif lam al-istighraq. Istighraq ni ataupun kita kata alif lam rangkuman. Maksudnya alif lam kat situ bukan sia-sia. Tetapi alhamdu maksudnya satu pujian. Alif lam itu membawa maksud merangkumi segala bentuk puji-pujian. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW riwayat Al-Baihaqi, Nabi SAW mengatakan, Allahumma lakal hamdu kulluhu. Ya Allah, bagimu segala bentuk pujian yang sempurna semuanya. Walakal mulku kulluhu. Dan segala kekuasaan adalah milik engkau semuanya. Walakal khalqu kulluhu. Dan segala ciptaan itu adalah bagimu kesemuanya. Wa ilaika yarji'ul amru kullu. Dan kepadamu lah segala urusan itu akan kembali. As'aluka minal khairi kullih. Aku memohon kepadamu segala kebaikan. Wa a'udzu bika minasyarri kullih. Dan aku juga memohon dijauhkan daripada segala kejahatan. Ini doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk sentiasa puji Allah dalam apa juga keadaan. Even sekecil-kecil perkara pun Nabi pun ajar kita kan, kalau kita melihat benda yang baik, kita cakap alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan kurniaannya, dengan nikmatnya disempurnakan segala kebaikan. Kalau kita melihat satu perkara ataupun merasakan satu perkara itu yang kita rasa tak baik, maka kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala sesuatu. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Nabi SAW ada sebut, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah redha terhadap seorang hamba yang dimakan satu suap pun, dia pun akan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Ataupun dengan meneguk satu air pun, dia akan memuji Allah, fayahmadahu 'alayha. Yang mana dia akan memuji, dia akan mengucapkan alhamdulillah. Allah suka dan Allah redha. Jadi alhamdulillah satu pujian yang Allah puji bagi dirinya sendiri. Seolah-olah Allah suruh kepada kita para hamba-Nya, ucapkanlah alhamdulillah setiap ketika. Paling tidaklah masa kita solat tu kita ucap. Tapi Allah nak usul kita ucap pada setiap ketika. Jadi bila kita kata alhamdu, dalam bahasa Arab bila kita gunakan perkataan alhamdu, dia adalah satu yang berbentuk pujian yang bersifat lazimah dan muta'addiyah. Apa maksud lazimah muta'addiyah? Kalau kita kata lazimah, dia tak perlukan satu imbal balas. Muta'addiyah ni yang ada satu imbal balas. Sebab ada beza antara kalimah alhamdu dan juga as-sana'u. As-sana' pun pujian, alhamdu pun pujian. Tapi kita tengok subhanallah macam mana Allah memilih kalimah di dalam Al-Quran yang memperlihatkan keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri. Kerana setiap daripada word yang dipilih itu membawa maksud yang tersendiri. Dan bila Allah kata alhamdu, maksudnya kita puji je. Kita puji je. Sama ada kita rasa Allah bagi kita nikmat, kita tak rasa bagi nikmat. Yes. Okay. Tetapi asyukru, bila kita ucapkan thanks, asyukru, penghargaan, dia bersifat muta'addi.
kita tak ucapkan terima kasih pada seseorang itu, melainkan kalau kita merasakan orang itu memberikan kepada kita kebaikan. Bila orang contohnya belanja kita makan, kita ucapkan terima kasih. Bila orang tu bagi kita hadiah ke, kita ucapkan terima kasih. Orang itu buat apa-apa yang baik pada kita, kita ucapkan terima kasih. Itu asyukru. Bila kita kata kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi alhamdulillah, ia lebih luas. It doesn't mean bila kita puji bagi Allah, kita puji. It doesn't mean yang kita nak atas specifically satu nikmat. Tetapi syukur alhamdulillah, mungkin tiba-tiba kita dapat bonus, kita ucapkan alhamdulillah. That's asyukur. Itu bersyukur. Tetapi alhamdulillah every time, tanpa ada asbab, itulah maksud daripada alhamdulillah. Ada beza kan antara alhamdulillah dan juga asyukru. Jadi kat sini kita boleh tahu kenapa Allah tak ucapkan asyukru lillahi rabbil alamin. Sebab asyukru ni is very limited. Tetapi Allah itu maha sempurna, unlimited. Maka digunakan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kemudian Allah mengucapkan rabbil alamin. Apa yang dimaksudkan dengan Rabb? Susah kita nak terjemah tau. Sebab bila kita tengok terjemahan, kadang-kadang dia hanya sebut Tuhan sekalian alam. Tetapi Rabb, dia ada maksud yang is not, kalau kita terjemah sebagai Tuhan itu, dia tidak begitu menggambarkan maksud dia. Sebab bila kita nak tadabbur, kita nak kenal dengan why sometimes Allah use this word. Kenapa Allah tak kata ilaha al-alamin, Tuhan sekalian alam, tapi kenapa Allah sebut Rabbil alamin? Tapi because of bahasa Melayu, kita punya kosakata, pembendaharaan kata kita is very limited, maka kita pun sometimes kita terjemahkan sebagai Tuhan sekalian alam. Dia tidak bercanggah, tetapi ianya tidak memberikan satu maksud yang daqiq, yang teliti. Rabbil alamin maksud dia pemilik. Rabb ni maksudnya pemilik. Contohnya bila orang Arab dia kata Rabbud dar, Rabbud dar maksudnya dia adalah pemilik rumah. Rabbu syai, apa-apa benda, maka dia adalah pemilik kepada barangan tersebut. Contohnya, dahulu ada seorang bernama Safwan bin Umayyah. Di masa didengar salah seorang saudara dikata dalam peperangan Hunain, ala batala as-sahrul yawm faqal, maksudnya bila mana dia kata hari ini telah terhapusnya segala sihir. Safwan dia kata fa wallah li an yarubbani rajulun min Quraisy ahabbu ilayya min ayyarubbani rajulun min Hawazin. Yarubba, rabbu kat situ. Apa maksud dia? Dia kata, demi Allah, kalaulah aku ini dimiliki oleh orang Quraisy, lebih aku sukai daripada dimiliki oleh orang daripada Hawazin. Jadi, Rabb tu juga boleh membawa maksud pemilik. Dan Rabb ni juga, dia boleh menjadi satu masdar, kata nama yang bermaksud tarbiyah. 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 Itu juga antara maksud daripada Rabb. Yang sentiasa tarbiyah ni satu islah, pembaikian. Jadi, tak disebut kalimah Ar-Rabb di dalam bahasa Arab, melainkan ianya dinisbahkan kepada Allah semata-mata. Dan bila dinisbahkan kepada selain daripada Allah, yang tak ada alif lam contohnya, maka dia mesti akan disebutkan another word, ataupun kita panggil sebagai idafah. Contohnya dalam surah Yusuf, bila Allah kata, irji' ila rabbika, pulanglah kepada Tuanmu. Bukan Rabb tu maksudnya Tuhan, maksud dia kata Tuanlah pemilik kamu. Pulanglah kepada Tuan kamu. Kamu itu adalah mudhaf ataupun kata sandaran yang disandarkan kepada Rabb. Tetapi bila kita nak kata Ar-Rabb solo begitu sahaja, mu'arraf, alif lam, Ar-Rabb, maka ianya hanya membawa maksud Allah semata-mata. Nampak beza dia? Kemudian,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Alamin? Dia adalah jamak kepada alam. Alam ini adalah bermaksud ciptaan makhluknya. Alam ini adalah dalil kepada kewujudan Sang Pencipta. Dan ada juga sebahagian mufassirin mengatakan al-alamin dia bermaksud dia berbalik kepada maksud ilmu, iaitu pemilik kepada makhluk-makhluk yang memiliki ilmu daripada kalangan malaikat, jin, manusia. Itu juga sebahagian daripada maksud alam. Ar-Rahmanir Rahim. Allah sebut lagi kali kedua namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebahagian daripada para ulama menggunakan dalil pengulangan Ar-Rahmanir Rahim kat sini setelah Allah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengatakan bahawa ini menjadi dalil bahawa Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim yang mula-mula kita baca itu bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Itu hanya sebagai pemula tapi is not part of surah Al-Fatihah. Sebab tu kalau kita tengok ada setengah daripada mazhab, mereka tidak membaca Al-Fatihah pun, tidak membaca Bismillah ketika membaca Alhamdulillah. Ada sebahagian mazhab, dia baca tapi di slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ada yang tak baca langsung Bismillah. Itu khilaf para ulama di dalam nak menentukan adakah Bismillahirrahmanirrahim itu sebahagian daripada surah Al-Fatihah ataupun tidak. Jadi mereka yang mengatakan is no point untuk nak ulang, so mereka menganggap bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Kalau ia sebahagian daripada surah Al-Fatihah, Allah tidak akan ulang 2 kali dalam waktu yang terdekat. Tetapi ada sebahagian daripada mufassirin mengatakan pengulangan Ar-Rahmanir-Rahim kali kedua ini setelah satu ayat daripada Bismillah adalah untuk nak menjelaskan tentang banyaknya rahmat Allah, tentang ihsan Allah yang maha banyak, yang maha kaya terhadap hamba-Nya. Yang mana rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah Azza wa Jal menyebut Maliki Yaumiddin. Malik dalam qiraat Asim, Al-Kisai, Yaqub membaca Maliki Yaumiddin. Sebahagian daripada para ulama lain baca Maliki Yaumiddin. Sebab tu kita tengok dalam Malik kat situ dia ada alif kecil sahaja. Sebab bacaan itu tidak menyalahi Rasam Usmani. Tulisan utama mim lam kaf. Siapa yang baca panjang, bacalah Maliki Yaumiddin. Siapa yang baca pendek, dia abaikan alif kecil kat situ. Apa beza antara Malik dan juga Malik? Malik ini dia bererti pemilik yang ada kuasa terhadap segala sesuatu yang dimiliki untuk nak berbuat apa sahaja yang disukainya. Al-Malik dia ada beza sikit. Al-Malik dia adalah macam kita kata yang mengeluarkan arahan dan juga tegahan. Allah Subhanahu wa taala Al-Malik ataupun Al-Malik, pemilik ataupun raja, yang mana tidak ditanya tentang apa jua yang dilakukan. Yang mana dia melakukan apa sahaja di dalam kekuasaannya sebagaimana yang dia kehendaki. Segala hukum, segala urusan, segala halal dan haram itu semuanya adalah milik Allah Al-Hakim. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin. Ad-din ni selalu kita faham adalah agama, kan? Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya hanya satu agama di sisi Allah adalah Islam. Yaumiddin, adakah hari agama? Bukan.
Ad-din, macam saya sebut, bahasa Arab ni satu kalimah dia boleh membawa pelbagai maksud. Ad-din selain daripada agama, dia juga membawa maksud al-jaza' wal hisab. Maksudnya dia membawa maksud perhitungan, pembalasan. Jadi bila dia kata Maliki Yaumiddin, dia adalah Malik kepada hari pembalasan. Orang Arab kata kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu buat, kamu akan dibalas, begitu. Begitu juga dalam Quran Allah kata inna lamadinun. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang miskin, muflis, yang nothing itu adalah bukan salah. Orang yang beruntung itu adalah orang yang bijak. Al-kayyis ni orang yang bijak. Man dana nafsah. Dana, apa maksud dana itu? Adalah orang yang muhasabah tentang pembalasan bagi dirinya. Dan orang yang beramal untuk selepas dia mati. Maka Allah lah pemilik bagi hari perhitungan, hari mahsyar, hari akhirat, hari kiamat. Kenapa dia khususkan Yaumiddin? Kenapa dia khususkan hari kiamat, akhirat ni semua? Allah sebut Malik Yaumiddin. Sebab pada hari akhirat, pada mahsyar, pada hari kiamat kelak, segala-galanya adalah milik Allah yang mutlak. Segala-galanya adalah tertakluk kepada keputusan, ihsan daripada Allah semata-mata. Dalam surah Al-Furqan, Allah kata, Al-mulku yawma idinil haqqu lirrahman, wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Penguasaan pada hari tersebut, yakni pada mahsyar kelak, yang benar itu adalah milik Tuhan yang Maha Ar-Rahman. Dan hari tersebut bagi orang kafir sangat-sangatlah sukar. Dan bila Allah kata pada hari kiamat nanti, dalam surah Ghafir, limanil mulkul yaum, hari ini adalah milik siapa? Lillahil wahidil qahhar. Ini adalah milik Allah yang esa lagi qahhar. Maka pemilik raja pun betul, dua-dua betul, adalah milik Allah. Tapi bila kita kata raja, Malik dekat dunia, contohnya Raja Arab Saudi, Malik Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah, maka ia hanya satu bahasa kiasan lah. Contohnya dalam hadis riwayat Muslim, bila Nabi kata, yaqbidullahu ta'ala al-arda yawm al-qiyamah wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi thumma yaqulu ana al-malik aina mulukul ard. Dekat akhirat nanti Allah bila dah hancurkan dunia ni semua, dekat mahsyar nanti Allah akan tanya, di mana orang-orang yang duk mendakwa mereka itu raja? Aina mulukul ard? Di manakah raja-raja dunia dulu? Dipanggil saja raja, hakikatnya mereka bukan raja pun. Dan ini membayangkan bila kita Allah ingatkan kita Malik Yaumiddin, dan especially masa kita baca, masa kita salat, masa kita khusyuk, remember, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berganjak di hadapan Allah ketika kita dihisab. Kita akan ditanya, disoal dengan bermacam bentuk soalan. Kita akan berdiri dengan penuh ketakutan, dengan penuh khusyuk. Kerana itu ketika kita salat, kita juga sepatutnya kita berperasaan serupa, kita membayangkan seolah-olah kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila Allah dah sebut alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, 3 ataupun 4 ayat. 4 ayat setelah Allah menyebut tentang benda-benda yang ghaib. Ghaib ni maksudnya benda-benda yang kita tak boleh nak lihat lah, kita tak boleh nak rasakan. Maka Allah pun pindah ayat yang kelima dalam surah Al-Fatihah ini. Allah pindah pula cerita pasal kita. Setelah Allah cerita pasal Allah, ni Allah cerita pasal kita pula. What should we do?
Bila Allah dah cerita macam mana kuasa Allah, Allah dah cerita kesempurnaan Allah, Allah dah cerita tentang everything, kesempurnaan itu milik Allah. Then what is our part? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita kata, aku menyembah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dalam bahasa Arab, bila kita guna perkataan iyyaka, dia bermaksud al-hasr. Al-hasr ni dikepung maksud dia. Bila kita kata iyyaka, maksudnya only you. Makna yang kita nak kata itu for you. Bila kita kata na'budu, sembahan, it's for you only. Makna dia terkepung kepada Allah semata-mata. Dia tidak boleh kita sembah kepada selain daripada Allah. Bila kita kata wa iyyaka nasta'in, makna dia terkepung only you, kepada you only aku memohon pertolongan. Sebagaimana yang Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ketika Nabi SAW mengajar kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai budak, wahai anak, aku ingin mengajar kepadamu beberapa kalimat. Pegang pesanan ini. Ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika terdapat sebarang permintaan dan juga permohonan, nak minta tolong apa sekalipun, mintalah kepada Allah. Kerana dialah Tuhan yang maha pencipta lagi maha berkuasa. Allah yang maha mendengar lagi maha kuasa adalah sebaik-baik tempat mengadu segala masalah dan memohon segala pertolongan. Dia tidak akan pernah berpaling daripada hamba-Nya yang datang merintih memerlukannya. Kasih sayang Allah itu sentiasa bersama dengan bantuannya yang sentiasa hampir. Dialah yang maha lembut, lagi maha mendengar. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalaulah apabila hamba-hambaku, Allah kata, dia bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku Allah sentiasa hampir kepada mereka dan aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Mintalah kepada Allah apa-apa jua yang kita inginkan. Kerana Allah lah yang memberikan kita segala kehendak dan keperluan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-Ku, kamu semua dalam keadaan kelaparan, kecuali sesiapa yang aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makanan kepadaku, nescaya aku akan berikan kalian makanan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai hamba-Ku, kalian semuanya dalam keadaan telanjang, kecuali sesiapa yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, nescaya aku akan berikan kalian pakaian. Banyakkan berdoa kepada Allah supaya dikurniakan segala rezeki idaman, sebab Allah lah yang memiliki segala rezeki dan keluasan. Fabtaghu 'indallahir rizq wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Carilah rezeki di sisi Allah, sembahlah Dia, bersyukurlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah jugalah kamu semua dikembalikan. Ingat ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah dalam keadaan disehelai sepinggang, melarikan diri daripada diburu oleh bapa angkatnya Firaun. Nabi Musa memohon kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang pemberian yang Engkau berikan kepadaku.
Tapi bila kita nak minta bantuan pertolongan daripada Allah, jangan kita hanya berlari kepada Allah ketika kita susah, sedangkan ketika kita senang kita lupa, kita berpaling daripada Allah. Macam mana kita nak menghampirinya ketika kita memerlukan, sedangkan kita menjauhinya ketika berasa diri serba kecukupan. Man sarrahu ay yastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karb falyukthirid du'a fir raha. Sesiapa yang ingin Allah makbulkan doanya ketika dia dalam kesulitan dan kesusahan, perbanyakkanlah berdoa ketika di dalam kelapangan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan kepentingan berdoa dan minta kepada Allah, sekiranya kita ni betul-betul mengenali Allah, sudah pasti kita tidak akan merayu kepada manusia melainkan dalam keadaan yang sangat memerlukan, ataupun ketika dalam keadaan yang tak mampu nak dielakkan, sebab kita akan kecewa sekiranya kita meletakkan harapan kepada manusia. Manusia ini sifatnya dia tak suka bila mendengar keluhan, dia tak suka mendengar rayuan, permintaan, apatah lagi sekiranya permintaan tersebut berulang-ulang kali. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebaliknya gembira apabila mendengar permintaan, doa, permintaan daripada hamba-Nya. Nabi SAW sebut, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tak minta kepada Allah, dia murka terhadapnya. Dan itulah yang membezakan antara darjat Tuhan dan seorang hamba. Seorang hamba itu tak suka, manusia ini dia tak suka, dia suka meminta, tetapi bila diminta, dia tak suka, dia marah. Tetapi Tuhan pula, dia suka diminta dan murka apabila tidak diminta. Pepatah mengatakan, la tas'alanna bunayya adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alah wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu. Janganlah minta daripada manusia sebarang hajat, sebaliknya pintalah dari yang tidak pernah menutup pintunya. Allah murka sekiranya kamu tidak meminta kepadanya, sedangkan manusia pula berang apabila dipinta. Tetapi persoalannya, adakah tak boleh untuk nak kita minta pertolongan daripada manusia? Ada orang kata, habis tu kita nak minta pomen tolong baiki kita, nak minta orang tolong baiki lampu kita ke contohnya. Kita kena ingat yang pertama, kalau satu perkara itu merupakan hak milik mutlak Allah, contohnya menyembuhkan sakit, mengurniakan rezeki, maka tak boleh untuk kita nak memohon selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah sebut, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Allah katakanlah kepada mereka, bagaimana fikiran kamu tentang apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu? Jika Allah nak timpakan sesuatu bahaya, dapatkah mereka mengelakkan atau menghapuskan bahaya tersebut? Atau kalau Allah nak berikan, nak menahan, nak memberi rahmatnya, dapatkah mereka menahan daripada rahmat Allah? Yang kedua, dalam perkara yang termasuk dalam ruang lingkup kudrat dan tanggungjawab manusia, maka dibolehkan untuk meminta bantuan manusia ataupun siapa-siapa yang digalakkan untuk saling membantu di dalam kebaikan. Allah kata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kamu saling tolong-menolong di dalam kebajikan dan takwa. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas kana qaminan min alla tusadda hajatu wa man anzalaha billahi azza wa jalla atahu Allahu birizqin ajilin aw mautin ajil. Siapa yang ditimpa kesusahan lalu dia mengadukan kepada manusia, maka keperluannya tidak akan dipenuhi. Tetapi sesiapa yang ditimpa kesusahan lalu dia mengadukan kepada Allah, maka Allah akan mengurniakan rezeki yang cepat ataupun dia mati dulu. Okey. Dan iyyaka na'budu, kami tidak menyembah sesiapa pun selain daripada-Mu, kerana Allah sahajalah yang berhak untuk disembah. Ini maksud Islam. Islam ni maksudnya kita berserah, kita sembah only to Allah, kita pasrah kepada Allah semata-mata. Manusia ni Allah bagi keunikan, sebab Allah bagi mereka akal. Gunung ganang, awan, matahari, bulan, bintang, ni semua adalah Muslim. Mereka sebenar-benar Muslim. Sebab apa? Mereka betul-betul yang berserah kepada Allah. Mereka mengikut segala aturan yang mana Allah telah ciptakan mereka untuk nak bergerak,
ataupun buat hanya senya manusia. Ya Allah kurniakan akal. Ya Allah kurniakan kepada kita free will, kebebasan untuk nak memilih. Inilah yang menguji sama ada kita benar-benar seorang Muslim ataupun tidak. Dan ibadah itu, bila kita kata ibadah hanya kepada Allah aku beribadah, kita sembah Allah, itu adalah the lowest what we can do towards Allah. Seolah-olah kita mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iyyaka na'budu, itu engkaulah yang sebenar-benarnya yang berhak untuk dipuji, untuk dimuliakan, dan kami inilah yang rendah, yang hina, yang tunduk kepadamu, dan segala kemuliaan itu adalah milik kamu semata-mata. Kerana itulah hanya kepada kamu sahajalah aku sembah. Jadi bila kita kata ibadah ataupun ubudiyah, perhambaan ubudiyah ini satu makam kedudukan yang agung sebenarnya. Kalau kita jadi hamba Allah, actually is good. Walaupun bila kita kat dunia ni kita nak kata hamba ni hina kan. Hamba ni macam kononnya level kasta rendah. Tapi hamba ini di dalam konteks hubungan manusia dengan Allah, dia adalah antara makam yang terbaik sekali. Sebab itulah Allah uji kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk nak beribadah kepada Allah. Kerana itu Allah memanggil manusia yang termulia, kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan abd, hamba. Dalam suratul Kahfi bila Allah kata, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya. Hambanya masuk ke situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitab, yakni al-Quran. Allah sebut lagi tentang Nabi, wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Allah sebut cerita tentang surah Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Macam mana Allah sifatkan Nabi kita Muhammad dengan sifat seorang hamba. Dan Allah sebut ketika sifat seorang hamba ketika Al-Quran diturunkan kepadanya. Allah sifatkan Nabi kita sebagai seorang hamba ketika mana dituntut untuk keluar berdakwah. Allah sifatkan dia sebagai seorang hamba ketika mana Isra. Jadi bila kita kata na'budu, iyyaka na'budu, ini adalah kemuncak bagi segala tawadhu'. Kita khususkan ibadah kita, tunduk kita, segala-galanya adalah milik Allah Rabbul Alamin. Wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan daripada Allah semata-mata sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, perbezaan apa perkara yang kita boleh minta manusia dan apa benda yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya antara pertolongan, bila tadi kata Allah kata hanya kepadamu lah aku beribadah, hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan, maka pertolongan apa yang paling penting sekali untuk yang kita minta, yang ini Allah jelaskan dalam ayat yang berikut. Pertolongan apa yang paling utama, doa apa yang paling utama, kita minta kepada Allah supaya ditunjuk kepada kita siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita minta ihdina, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami hidayah. Hidayah ni adalah petunjuk kebaikan. Dan dalam Al-Quran bila disebut tentang kalimah hidayah, hidayah ni sama ada dimaksud hidayatul bayan atau hidayatul irsyad. Apa maksud hidayatul bayan? Hidayatul bayan adalah petunjuk yang berbentuk penjelasan. Hidayatul irsyad ini adalah petunjuk rusyd. Rusyd ni pun juga satu bentuk petunjuk lah.
bayan dan irsyad ni samalah. Tapi dia ada satu yang dinamakan sebagai hidayatul taufiq. Hidayatul bayan, penjelasan, bimbingan adalah kita ni sebagai penyeru ataupun yang pendakwah ni juga dikenali para rasul juga adalah sebagai yang kita kata hadi. Hadi ni yang membawa hidayah ataupun petunjuk. Contohnya bila Allah kata وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, kami jadikan sebahagian mereka itu sebagai a'immah yang yahdun, yang membimbing. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inilah Quran yang membimbing, yang memandu manusia. Tetapi bila kita kata hidayatut taufiq, hidayah kedua, hidayah taufiq hanyalah milik Allah semata-mata. Kita tak tahu sama ada Allah akan bagi seorang tu hidayah ataupun tidak. It only belongs to Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah kata sesungguhnya kamu tidak memberikan hidayah kepada sesiapa yang kamu suka, tetapi Allah jualah yang memberikan hidayah kepada sesiapa. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah. Orang-orang yang bila mendengar ucapan-ucapan yang benar, mereka akan mengikuti yang baik. Mereka itulah orang yang mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Wallahil azim, it's nothing more important to us in this life more than hidayah. Kita dalam hidup ini kita hanya perlukan hidayah daripada Allah. Bila kita ada hidayah, hidup kita akan benar, hidup kita akan tenteram, hidup kita akan di atas jalan istiqamah, hidup kita akan jauh daripada jalan-jalan kesesatan dan penyelewengan. Inilah sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam suratul An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalan aku yang lurus, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang pelbagai ini lalu kamu terpisah daripada jalan Allah. Inilah jalan Allah yang ditunjukkan oleh Rasulnya. Inilah yang kita duk minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Paling kurang 17 kali dalam sehari kita baca setiap rakaat surah Al-Fatihah kita. Siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Islam. Islam adalah serahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah, semata-mata. Kita tunduk kepada hukumnya, kita tunduk kepada syariatnya, kita tunduk kepada segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Inilah agama semua para anbiya dan rasul. Kemudian Allah spesifikkan lagi Islam itu apa? Petunjuk apa yang kita nak minta kepada Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan yang telah kamu berikan kepada mereka nikmat. Nikmat yang paling besar. An'am. Nikmat yang paling agung, which is Islam. Which is hidayah yang telah kamu berikan kepada para anbiya, para rasul dan mereka-mereka yang mengikuti petunjuk mereka. Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allah kata dalam surah An-Nisa, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itulah yang akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat Allah kepadanya daripada kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, yang bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah disebabkan mereka berpaling daripada jalan yang lurus, disebabkan kedegilan mereka, disebabkan keangkuhan mereka. Antaranya orang Yahudi.
waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, lalu hawa nafsu itu telah menutup pintu hati mereka daripada melihat kebenaran, dan akhirnya mereka terseleweng, tergelincir daripada jalan yang lurus, dan di antara mereka adalah orang Nasrani, orang Kristian. Dan orang yang mengikuti jalan yang lurus ini adalah hakikatnya the only yang mana mereka ini selamat dengan kurniaan daripada Allah. Mereka ini akan terselamat daripada dimurkai oleh Allah, dan mereka akan terselamat daripada asbab yang boleh menyebabkan mereka tersesat. Dan sebahagian daripada sunnah bila kita dah baca waladdallin, apa kita sebut? Amin. Kita itu macam seolah-olah separuh surah Al-Fatihah itu kita berdoa meminta kepada Allah. Amin. Apa maksud amin? Amin ni bukan sebahagian daripada Quran, tetapi amin ini adalah bermaksud istajib ya Rabb. Maksudnya terimalah wahai Tuhan, makbulkanlah wahai Tuhan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Faman wafaqa qawluhu qawl al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Kalaulah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Dan siapa yang amin dia tu bersamaan dengan amin para malaikat, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Baik. Itu adalah tafsiran ataupun tadabbur kita terhadap surah Al-Fatihah. Now kita akan masuk sedikit dalam muqaddimah surah Al-Baqarah. Kita tak masuk lagi ayat pertama, tapi kita akan masuk kepada introduction kepada surah Al-Baqarah. Tadi kita bila sebut surah Al-Fatihah, kita nak tahu apa kesinambungan antara surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah tadi pun sebenarnya menceritakan tentang kita minta kepada Allah tentang nikmat Islam. Kita minta Allah tunjuk kepada kita tentang Islam, jalan yang lurus. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi surah Al-Baqarah, kalau kita teliti maksud surah Al-Baqarah, topik dia adalah berkisarkan tentang Islam. Berkisarkan tentang macam mana kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Islam ni daripada al-istislam. Kita berserah secara sempurna terhadap segala hukum hakam Allah. Inilah kita kata jantung hati topik perbahasan surah Al-Baqarah. Yang mana ayat-ayat dia surah Al-Baqarah ini kebanyakannya berkisar tentang Islam. Seolah-olah surah Al-Baqarah ini memperincikan tentang apa Islam yang kita minta kepada Allah di dalam surah Al-Fatihah. Islam yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Mereka semua menyeru umat mereka, kaum mereka kepada Islam, tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang awal surah Al-Baqarah, kita akan nampak sifat asas kepada orang yang bertakwa. Nanti kita akan sentuhlah apa ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebut dalam surah pertama, ayat yang pertama surah Al-Baqarah. Saya tukar dulu dia punya skrin ni untuk nak masuk kepada surah Al-Baqarah. Okey. Muka surat yang saya sharekan ini adalah muka surat yang menceritakan permulaan surah Al-Baqarah, menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Lepas Allah cerita tentang ciri orang yang bertakwa, dia masuk kepada cerita tentang orang yang ingkar, orang yang degil, orang yang cuba berpura-pura menjadi orang Islam, dan orang yang menentang Islam itu sendiri. Mereka adalah orang kafir. Ya Allah kata innal ladina kafaru sawa, ayat 6 kan? Ayat berapa? Siapa yang ikut sini yang hafal surah Al-Baqarah yang daripada Akademi Al-Khair ke Surabaya, masya-Allah dia boleh jawab kan? Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Allah cerita ini pasal
surah pasal cerita tentang orang kafir. Tu masya-Allah, Tuan Adam Rafael menjawab ayat 6. Pantas sekali. Betul. Itu kita akan pergi nanti insya-Allah. Selepas daripada kisah itu, Allah mula cerita tentang orang munafik yang cuba berpura-pura, yang cuba nak trik Allah dan Rasul. Dan selepas daripada itu Allah ceritakan tentang ahli kitab daripada kalangan Bani Israel. Bila orang munafik ini, mereka ini seperti orang kafir yang mereka ini tidak mendapat manfaat daripada dalil-dalil yang diberikan. Mereka ini buta, pekak, tuli. Begitu juga kemudian Allah sebut lagi antara mereka yang ingkar, orang yang menentang Islam, yang tak mau berserah diri adalah ahli kitab. Itu nanti kita akan baca, kita akan lalu kisah-kisah Bani Israel yang panjang. Macam mana Allah nak cerita mereka ini sangat degil, yang tak mau berserah, tak mau istaslamat kepada Nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam. Kemudian setelah Allah cerita pasal kisah-kisah orang-orang yang ingkar, yang tak mau berserah diri itu, barulah Allah cerita tentang macam mana keadaan orang-orang muslimin yang berserah diri kepada hukum hakam Allah. Muka Allah masuk kepada Imam Abul Anbiya, kepala bagi para anbiya, bapa segala para nabi, yang muslim, kekasih Allah yang paling tinggi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Macam mana Allah ceritakan tentang komplit Islamnya Ibrahim, pasrah berserah dirinya yang sempurna kepada Allah Rabbul Alamin. Nanti kita akan jumpa kan. Siapa yang hafal ni? Okay, saya nak tanya siapa tahu. Apa nombor ayat yang Allah kata qala lahu rabbuhu aslim, id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Bila Allah kata kat Ibrahim aslim, pasrah, berserah diri, Nabi Ibrahim kata aslamtu lillahi rabbil alamin, aku berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Ini surah Al-Baqarah ayat berapa? Saya nak tanya kepada inilah pelajar-pelajar kita ni. Macam mana? Ada yang betul, masya-Allah. Ustazah Fazrina. Oh, masya-Allah, Ustazah Fazrina jawab ayat 131. Betul. Ayat 131. Itu menceritakan tentang contoh kepada Islam itu. Kemudian Allah cerita macam mana dia bina Baitullahil Haram bersama dengan anaknya Ismail, macam mana mereka panjatkan doa. Kemudian Allah cerita pula contoh-contoh orang yang berserah diri yang lain, seperti bawah sikit tu Allah mula cerita tentang wasiat Nabi Yaqub kepada anak-anak dia. Apa pesan Nabi Yaqub dalam ayat 132? Ni kalau ada depan saya ni saya terus tanyalah kan. Okay, bacakan ayat 132. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesanan Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kamu dengan agama ini, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu muslimun. Melainkan dalam kamu keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah mula menceritakan kelebihan tentang orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya orang yang sabar. Ini permulaan dalam juzuk 2 kan. Muka surat yang ketiga daripada juzuk 2 tu Allah cerita tentang wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Ciri-ciri orang yang bersabar ini termasuk daripada kalangan orang yang mustaslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah ceritakan lagi berkenaan dengan hukum hakam, sebahagian hukum hakam yang berkaitan dengan agama Islam. Dan kita akan lihat konteks surah Al-Baqarah ni, kalau kita teliti, kita akan boleh melihat betapa dia adalah memperincikan jalan mustaqim yang kita minta dalam surah Al-Fatihah kita. Dan surah Al-Baqarah ini sebab itulah
surah yang sangat digalakkan untuk kita semua sentiasa baca. Kan, orang kita ni kalau tahu baca, asyik baca surah Yasin je. Tapi kita tak tahu fadilat suratul Baqarah. Nabi SAW pernah tanya kepada sahabatnya, "Ma'aka suratul Baqarah?" Selalu tanya sahabat-sahabat, ada Nabi kata, "Adakah kamu menghafal surah Al-Baqarah?" Surah Al-Baqarah ni dia ada banyak kandungan-kandungan hukum hakam, dia ada banyak tentang balasan-balasan. Yang mana akhirnya pada hujung-hujung surah Al-Baqarah dah masuk ayat yang ke-200 lebih. Ayat nombor berapa ni? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam as-silm, Islam, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Ayat berapa saya tahu. Ramai lagi belum hafal ayat ni. Ini ayat 208. Dan ayat ini terus bercerita tentang kisah-kisah, contoh-contoh mereka yang betul-betul mempraktikkan Islam. Sampailah ke akhirnya bila Allah sebut pasal hukum hakam yang diceritakan panjang lebar dalam surah Baqarah. Akhir sekali Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan setelah melihat kepada kedegilan Bani Israel, yang mana mereka sampai nak sembelih lembu pun susah, duk ingkar, duk degil macam-macam lah, mempersoalkan, dan akhirnya Allah kata tidak, seseorang itu tidak akan mendapat melainkan apa yang dia usaha. Jadi surah Al-Baqarah adalah surah yang menzahirkan keunikan syariah Islamiah kita yang dalam pelbagai cabang. Kerana itu kita sangat digalakkan untuk membaca surah Al-Baqarah, dan Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Iqra'uz Zahrawain. Dan Nabi kata, bacalah Al-Quran kerana dia sesungguhnya di hari kiamat nanti dia akan datang. Quran itu akan datang sebagai syafaat kepada pembacanya. Bacalah kedua bunga ini. Nabi kata, Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Bacalah surah Al-Baqarah, bacalah surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayatan aw ka'annahuma firqani min taylin sawaf tuhajjana ala ashabihima. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ni akan datang seperti kepulan awan, ataupun seperti bayang-bayangan, ataupun seperti kawanan burung. Dia macam nak ibarat pahala yang besar itu, dia seolah-olah akan menaungi kita dekat akhirat nanti. Orang yang selalu rajin. Nabi kata, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Sesungguhnya mengambilnya itu penuh keberkatan. Mengambilnya maksudnya siapa yang mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, penuh keberkatan. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkannya adalah satu penyesalan. Ini hadis riwayat Muslim. Sebab itulah kita dekat Akademi Al-Khair ni, bila nak mula menghafal ni, kita mula dengan surah Al-Baqarah. Saya tahu, saya faham, ramai orang, mungkin ramai daripada pelajar kita, Alhamdulillah, pelajar kita pun sudah lebih kurang 300 orang, Alhamdulillah. Mungkin ada yang tertanya-tanya, dia kata, Ustaz, kalau boleh kami ni nak hafal surah-surah pendek-pendek, surah-surah yang boleh kita amalkan, macam Al-Kahfi, macam surah Sajadah. Saya faham. Tapi kadang-kadang kita ni terlupa. Surah Al-Baqarah, surah ni antara fadilat yang besar. Nabi, kita nak supaya hafal ni, yang kita cuba nak hafal ni, supaya dia nanti akan datang dekat akhirat macam yang Nabi SAW sabda. Sama, dia akan menaungi kita, yang akan melindungi kita. Kita harapkan daripada panas terik di mahsyar nanti, yang mana kita ni akan tenggelam di dalam air peluh kita sendiri. Kita mengharapkan surah Al-Baqarah ini yang akan menjadi pelindung kita. Ganjaran yang Allah kurniakan dalam orang yang boleh. Fa inna akhdaha barakah. Mengambil surah Al-Baqarah ini penuh dengan keberkatan. Jadi sahabat-sahabat semua dikasihi Allah, para pelajar kita semua, jangan rasa Baqarah ni beban. Ramai orang kata, Allah Ustaz, surah Baqarah ni panjang sangat lah Ustaz, 2,5 juzuk. Ayat dia paling panjang ni pun tak tahu lah. Siapa kata surah Al-Baqarah ini bukan amalan hidup kita? Sebaliknya, surah Al-Baqarah inilah yang kita perlu jaga, yang perlu kita amalkan. Surah Al-Baqarah inilah yang Nabi kata, siapa yang baca surah Al-Baqarah di rumahnya itu, maka syaitan tidak akan masuk.
tidak akan mendekati rumah tersebut. Kita lupa. Kita tahu, kita tahu fadilat mungkin surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, yang lain-lain. Tetapi jangan kita lupa je. Semua orang di mana kata surah Baqarah ni panjang, surah paling panjang dia nak abaikan. Jangan. Sebab tu kita di Akademi Al-Khair memang start dia menghafal tu, kita mulakan dengan surah Al-Baqarah. Sama ada orang tu tak ada basic, dia akan mula dengan hafalan dengan surah Al-Baqarah. Sebab insya-Allah kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim ini, siapa yang mengambil surah Al-Baqarah itu, dia ada keberkatan. So itulah surah Al-Baqarah yang kita nak bincangkan di dalam sesi perkongsian kita pada setiap Rabu jam 9.15 malam. Jadi insya-Allah pelbagai topik berkaitan surah Al-Baqarah yang kita akan cover, dia ada berkaitan Quran, manusia, Bani Israel, Nabi Ibrahim, tauhidnya Nabi, tentang akidah syariat, tentang kisah-kisah yang terdahulu, tentang kekeluargaan, tentang prinsip-prinsip asas bagi ekonomi Islam, dan pelbagai lagi yang diperincikan di dalam surah Al-Baqarah. Itulah yang kita nak bincangkan dalam setiap hari Rabu kita. Jadi jangan lupa dan jangan ke mana-mana. InsyaAllah setiap Rabu jam 9 malam kita akan bertadabbur siri surah Al-Baqarah ini, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua hadirin hadirat yang telah bersama dengan kita pada malam ini. Jangan lupa minggu hadapan temu janji kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi